Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya memang tidak ada harapan langsung bagi penebuk-penebuk atap untuk memberikan peluang kepada hayalan itu menjadi kenyataan. Kerana ini telah disahkan pun oleh satu lagi kenyataan rasmi terkini yang menyatakan bahawa tidak akan ada peluang lagi untuk sama ada Mahathir kah, Muhyiddin kah, Ismail Sabri kah, apalagi Hadi Awang untuk menerajui Malaysia sebagai Perdana Menteri. Kerana untuk menukar kerajaan perlu ada GPS dan GRS atau salah satu daripada itu yang menyokong yang keluar daripada kerajaan secara en blok. Tetapi ini disahkan daripada ketua GPS sendiri, daripada parti gabungan Parti Sarawak sendiri, Abang Johari. Beliau berkata memberikan pengesahan dan jaminan, dan ini pasti membuatkan mereka yang galak sangat mau tukar kerajaan menangis tersedu-sedu. Beliau berkata memberikan jaminan kekalkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga habis penggal. Itu kata Abang Johari, pengerusi gabungan Parti Sarawak iaitu Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti dikekalkan untuk menerajui kerajaan negara, kerajaan madani, kerajaan perpaduan ini untuk sehingga tamat penggal parlimen. Maksudnya ada 4 tahun lagi, paling kurang 4 tahun lagi, ataupun paling kurang 3 tahun lagi, 3 tahun setengah begitulah. Jadi maksudnya ini mengesahkan bahawa kamu berhabislah, pergilah langkah Cokit kah, langkah KL kah, langkah London kah, selepas ni mungkin langkah Jerman kah, langkah 1000 kah, langkah Bendul kah, apa jenis langkah pun tetap akan gagal. Premier Sarawak itu berkata, mengikut sistem demokrasi, ketentuan siapa yang menerajui kerajaan itu haruslah melalui pilihan raya. Dan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim juga penting agar wujudnya satu kestabilan politik bagi membolehkan kerajaan persekutuan untuk mentadbir negara dengan lebih fokus. Itu kata beliau. Tambahnya, jika Perdana Menteri sudah ada di sana, biarkanlah sampai habis. Kerana ketentuan kerajaan adalah mengikut demokrasi. Adalah apabila pilihan raya diadakan, maka keputusannya itu kekal sampai habis, kata beliau. Jadi katanya kalau kita tukar Perdana Menteri di tengah jalan, akan jadi satu lagi situasi di mana keadaan yang tidak menentu dan yang menjadi mangsa adalah rakyat, katanya. Semasa satu sesi Town Hall 7 bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Town Hall 7 tahun bersama YB, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak pada malam ini, Anwar telah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 24 November 2022. Abang Johari juga menyeru supaya semua ahli politik agar meletakkan kepentingan rakyat dan negara melebihi kepentingan sendiri. Jadi ini jaminan beliau. Kami di Sarawak berkehendakan negara Malaysia yang kuat. Saya setuju. Orang Sabah pun mau. Bukan hanya Sarawak, tapi orang Sabah pun mau supaya negara Malaysia yang kuat. Kita lihat jiran kita sudah ke depan, kata beliau. Indonesia sudah membangun, tetapi pemimpin kita masih lagi main politik. Bagi Sarawak, kita sokong kestabilan politik, katanya. Ini daripada bernama diterbitkan semula di Sinar Harian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya harap
supaya pemimpin negeri Sabah, pemimpin daripada wilayah Sabah, maafkan saya, pemimpin daripada Sabah juga turut memberikan penjelasan, memberikan kejaminan seperti ini juga. Mari kita sama-sama sokong negara Malaysia yang maju. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya Sanusi tertangkap. Tertangkap apa? Dia tertangkap cakap tak betul lah. Dia tertangkap cakap tak betul. Dan ada percanggahan yang amat ketara dengan apa yang disebut-sebut oleh Hamzah Zainuddin. Kalau apa yang disebut oleh Sanusi itu berkaitan cukup nombor itu ada kaitan dengan langkah Dubai atau langkah untuk menjatuhkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang disebut langkah Dubai itu, kalau ada kaitan dengan apa yang disebut oleh Sanusi. Sebab kenapa? Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang, telah pun mensahkan bahawa sebenarnya tiada langkah Dubai pun yang pernah dirancang. Tak ada langkah Dubai pun yang pernah dirancang. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mendakwa pembangkang sendiri sebenarnya tidak tahu menahu pun mengenai rancangan yang disebut sebagai langkah Dubai yang didakwa akan digunakan bagi menggulingkan kerajaan. Jadi disahkan tak ada. Jadi yang mendakwa ada itu nak pelik lah. Ini perlu untuk dijelaskan juga oleh orang-orang dari JCOM yang juga mendakwa, mengakui bahawa ada langkah Dubai. Ini percanggahan yang teruk ini. Jadi manusia-manusia yang sudah pun mengatakan kononnya ada langkah Dubai, termasuklah Zahid Hamidi, kena jelaskan ini. Kerana sebenarnya Hamzah Zainuddin berkata tidak ada langkah Dubai yang pernah dirancang. Pembangkang sendiri tidak tahu menahu. Jadi kalau pembangkang tidak tahu menahu, sebenarnya langkah Dubai ini dicipta oleh siapa? Aduh, pening. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, beliau berkata perkara itu adalah fitnah dan direka dan dimainkan oleh pihak tertentu yang jelas tidak memberi manfaat kepada rakyat. Katanya cerita langkah Dubai terus berada dalam media sosial. Siapa yang mulakan? Siapa yang menggelabah? Siapa yang terpaksa buat laporan polis? Katanya dalam kenyataan tersebut. Jadi betul jugalah. Kenapa tiba-tiba ada langkah Dubai, sedangkan tak ada pun langkah Dubai rupa-rupanya. Ini memang amat mengejutkan, memeranjatkan, dan tak disangka-sangka Hamzah Zainuddin mengeluarkan kenyataan ini. Siapa yang menjawab bahawa pembangkang tidak ada cukup sokongan? Siapa pula yang minta pembangkang bawa dalam parlimen? Katanya dalam kenyataan di media sosial hari ini. Laporan mengenai langkah Dubai bermula 30 Disember lalu. Apabila BH melaporkan, tiba-tiba saja Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komuniti JCOM, Datuk Ismail Yusof, dilaporkan mendakwa bahawa langkah Dubai timbul ketika percutian pemimpin Perikatan Nasional PN termasuk beberapa wakil parti kerajaan di Emirat Arab Bersatu UAE baru-baru ini. Beliau mendakwa pertemuan itu berlangsung untuk berunding selain menetapkan tugas tertentu kepada pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk mengenal pasti ahli parlimen yang berpotensi beralih sokongan kepada pembangkang dengan sogokan semata-mata untuk mahu menubuhkan kerajaan tebuk atap. Selain pemimpin PN, beliau melaporkan mendakwa ada juga pembabituan tokoh politik veteran berpengaruh berpangkat tun yang bersekongkol dengan pembangkang, termasuk dikatakan menggunakan sumber asing untuk menggulingkan pentadbiran yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hamzah yang juga setiausaha PN dan Bersatu menegaskan kenyataan politik semata-mata tidak boleh menyelesaikan masalah rakyat dan tuduh-menuduh bukan jalan penyelesaian.
Katanya berdendam sesama rakan atau saudara juga bukan penyelesaian. Sebaliknya, kerajaan perlu untuk menerima hakikat bahawa mereka juga mempunyai banyak kelemahan dan kepincangan, katanya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, anda boleh lihat ini di biharian.com.my. Persoalannya, siapa yang betul, siapa yang salah? Adakah Hamzah Zainuddin sebenarnya tidak berani mengaku, ataupun sebenarnya memang ada kesilapan dalam risikan Jaikom? Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.